What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan kalian semua satu teori yang mind blowing tentang watak Kong, the World Government Chief in Commander. Teori yang aku nak kongsikan dengan korang ni adalah tentang macam mana dia mampu untuk menyandang jawatan yang kedua tertinggi dalam dunia One Piece selepas Im Sama dan Gorosei. Pastinya Kong ini mempunyai satu rahsia yang sangatlah besar untuk berada pada kedudukan tersebut. Adakah Kong ini pakai kabel? Yalah, sebab setakat yang kita tahu sampai hari ini Kong ini tak ada jasa sangat pun untuk Marine dan dunia One Piece. So dia tak layak pun untuk berada di sana kalau nak dibandingkan dengan Sengoku dan Garp. Kecuali sekiranya ada satu rahsia besar tentang watak Kong ini yang melayakkan dia berada di sana. Sebab itulah aku cuba untuk menggali maklumat tentang watak yang kurang mendapat perhatian daripada peminat-peminat One Piece ini. So nak tahu apakah teori tersebut? So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiskoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Skoverto Anime. Follow TikTok Kimi Skoverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka nustapa karena ibunya batuk. Macam yang aku dah bagi tu dekat korang semua tadi, Kong merupakan watak World Government Commander-in-Chief yang mempunyai bidang kuasa yang sangatlah besar. Sebelum menyandang jawatan tersebut, Kong merupakan bekas seorang Fleet Admiral pada 24 tahun yang lalu. Kini tidak seperti Fleet Admiral yang hanya mempunyai kuasa ke atas Marine. Menurut fandom One Piece, Kong bahkan mempunyai kuasa ke atas Marine, Cyberpol Agent, Impel Down, Enies Lobbies dan juga ke atas Shichibukai sebelum sistem tersebut dihapuskan. Memandangkan kini SSG telah menggantikan tempat bagi Shichibukai, maka Kong mungkin mempunyai kuasa juga ke atas SSG dan Kong juga bahkan mampu untuk menyeru sebuah Buster Call. Bidang kuasa yang dipengaruhi oleh Kong ini sangatlah sesuai dengan jawatannya yang merupakan jawatan kedua tertinggi dalam World Government selepas Gorosei dan Im Sama. Untuk pengetahuan korang semua, dalam dunia sebenar kita ini, watak Commander-in-Chief ini kebiasaannya dipegang oleh Presiden bagi sesebuah negara. So sebab itulah semua benda yang aku dah sebutkan tadi perlu diuruskan oleh watak Kong ini. Kong inilah watak yang layak untuk melantik seorang Fleet Admiral dan bahkan dialah yang meluluskan permohonan peletakan jawatan seperti mana yang telah berlaku kepada Garp dan Sengoku dalam chapter yang ke-594 muka surat yang ketiga. Itulah sepatutnya apa yang dilakukan oleh watak Kong ini. Akan tetapi si Kong ini dilihat seolah-olah hanyalah memakan gaji buta sahaja. Maksud aku macam ni, sampai ke hari ini kita masih lagi belum didedahkan dengan jasa yang pernah dilakukan oleh Kong ini terhadap kerajaan dunia. Yes, aku setuju kalau kita kata yang Kong layak berada di tempat tersebut disebabkan oleh kekuatan yang dimiliki olehnya. Tengoklah macam mana sadar badan si Kong ni kan. Dia juga bahkan mempunyai parut yang dilihat merupakan kesan daripada pertarungan yang agak hebat. Akan tetapi kalau si Kong ini seorang yang kuat sekalipun, kenapa tiada langsung cerita tentang kemasyhuran dia dalam kalangan Marine? Kong perasan tak macam masa Marineford dulu, si Kong ni tak turun pun untuk mempertahankan Marineford, sedangkan masa tu kesemua Marine telah dikerahkan untuk berhadapan dengan Whitebeard Pirates. Okay fine, aku setuju kalau ada orang cakap yang Kong ni kan sekarang merupakan seorang presiden dan bukannya Marine lagi dah pun, so dia tak perlu berhadapan dengan musuh lagi dah. Kalau macam itulah argumennya, kenapa pada 38 tahun yang lalu semasa God Valley Incident, Kong tidak pergi ke God Valley untuk menyelamatkan Celestial Dragon yang berada di sana, akan tetapi Garp yang dihantar ke sana? Kalau Kong ni betul-betul kuat, kenapa dia tak pergi sekali dengan Garp je kan? Lagipun masa tu Celestial Dragon kot yang diserang. Kalau Luffy tumbuk seorang Celestial Dragon dekat Sabaody pada 2 tahun yang lalu pun, Kizaru dah turun untuk settlekan Luffy. Ini kan pula God Valley yang terdapat beberapa orang Celestial Dragon dekat sana. Kalau untuk kes Luffy tu, wajarlah sekiranya hanya seorang Admiral yang ditugaskan untuk membereskan tindakan Luffy menumbuk San Carlos, memandangkan Luffy pada saat itu masih lagi seorang rookies. Tapi dekat God Valley Incident tu, Zebek kot yang serang. Dia punya nakama sahaja pun dah luar biasa. Sepatutnya Kong yang masa tu merupakan seorang Fleet Admiral lah yang settlekan benda tersebut kan. Lepas tu semasa Shiki dah
datang untuk menyerang Marineford dan berlawan dengan Garp dan Sengoku sehingga separuh daripada Marineford telah pun hancur. Kenapa Kong tak turun padang juga? Padahal pada 24 tahun yang lalu dia masih lagi seorang Fleet Admiral. Sepatutnya dia mempertahankan Marineford seperti mana Sengoku yang merupakan seorang Fleet Admiral mempertahankan Marineford semasa Marineford War. Lepas tu semasa pelantikan Akainu menjadi Fleet Admiral dulu, pelantikan tersebut ditentukan dengan cara duel antara Akainu dan Aokiji. Bukan ke sepatutnya Kong yang merupakan World Government in Chief Commander ini yang melantik siapa Fleet Admiral yang seterusnya? Kalau sampai nak kena berlawan 10 hari 10 malam untuk tentukan siapa yang bakal menjadi Fleet Admiral, so apa fungsi Kong memegang jawatan tersebut? Tambahan pula dalam chapter yang ke-793, Akainu yang merupakan seorang Fleet Admiral telah pun berjumpa secara direct dengan Gorosei untuk membincangkan tentang kejadian di Dressrosa, sedangkan Kong memegang jawatan yang kedua tertinggi selepas Gorosei. Sepatutnya kalau ada apa-apa, Akainu kena bincang dengan Kong dahulu baru berjumpa dengan Gorosei, tapi tidak pula. Bahkan dalam kekalutan yang sedang berlaku dekat Egghead Island sekarang ini pun, Kong dilihat langsung tidak mengambil perhatian dalam masalah tersebut, sedangkan semua benda ini berada di bawah bidang kuasa Kong. Even nama ataupun jawatan Kong pun tidak terdapat dalam hierarki autoriti pengawalan pasifista yang telah dijelaskan oleh Stussy baru-baru ini. Apa sebenarnya fungsi si Kong ni? Adakah Kong ini sebenarnya tak hebat pun? Itulah jawapan yang aku nak kongsikan dengan korang semua dalam teori kita pada kali ini. Well, menurut aku Kong bukanlah seorang yang lemah dan sebenarnya merupakan seorang yang lebih kuat daripada Monkey di Garp, dan bahkan Kong seorang diri mampu untuk menumpaskan gol di Roger. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam chapter yang ke-965 kita dapat tengok Roger mengatakan kepada seorang Marine bahawa at least bring Garp and Sengoku if you want to fight me. Maksudnya kalau betul lah Marine nak lawan Roger ini, maka watak yang sepatutnya berhadapan dengan dia adalah Garp dan Sengoku. Kata-kata Roger ini menunjukkan kepada kita bahawa di atas Sengoku dan Garp itu masih ada lagi orang yang lebih kuat yang mampu untuk menewaskan Roger, dan memandangkan pada saat itu Kong adalah seorang Fleet Admiral, maka dialah watak yang dimaksudkan oleh Roger tersebut. Aku juga berpendapat yang sebab kenapa Kong tidak beraksi semasa peristiwa God Valley Incident, semasa Shiki menyerang Marineford, dan bahkan tidak beraksi dalam Marineford War adalah kerana kekuatan Kong tersangatlah kuat sehingga dia mampu untuk menghancurkan sebuah pulau. Mesti korang familiar kan dengan ayat kekuatan yang mampu untuk menghancurkan sebuah pulau ni? Yes, salah satu senjata yang mampu untuk menghancurkan sebuah pulau tak lain dan tak bukan adalah the ancient weapon Pluton yang kini sedang berada di negara Wano. Yes, absolutely my brother. Aku berteori bahawa Kong sebenarnya adalah Uranus yang merupakan planet yang ketujuh daripada matahari dalam sistem solar kita. Apa ke situ pula ni? Maksud aku, Kong adalah Uranus, the ancient weapon. Macam mana yang kita tahu, world government sangatlah memberikan perhatian kepada ketiga-tiga ancient weapon yang mempunyai kuasa yang luar biasa ini. Buktinya, Imu Sama pernah memegang gambar Luffy, Shirahoshi, Vivi dan Blackbeard dalam chapter yang ke-885. Benda ini menunjukkan kepada kita bahawa Im Sama memberi perhatian kepada ancient weapon Poseidon yang merupakan Shirahoshi. Manakala untuk Pluton pula, sebelum ini Agent CP9 telah ditugaskan untuk mencari blueprint senjata kuno tersebut di Water 7. Akan tetapi untuk Uranus ni tak ada pula world government sibuk nak cari kan. Berkemungkinan hal ini adalah kerana world government sudah mempunyai Uranus bersama dengan mereka. Macam mana yang kita tahu bahawa Marine adalah senjata bagi world government untuk berhadapan dengan musuh, dan senjata yang paling hebat itu adalah Kong, the ancient weapon, menyebabkan dia mendapat jawatan yang kedua tertinggi selepas Gorosei dan Im Sama. Disebabkan oleh hal yang demikianlah kita tengok yang Kong ini seolah-olah tidak pernah berlawan, namun hakikatnya Kong tidak dibenarkan untuk berlawan melainkan ketika keadaan sangatlah mendesak. Uranus the Sky God versus Nika the Sun God. Menarik bunyinya kan. Yalah, kalau kita fikirkan balik, Luffy sekarang dah ada dua ancient weapon dalam pengaruh dia. So berkemungkinan besar ancient weapon yang ketiga sekarang ini sudah pun berada dalam genggaman the world government untuk menghadapi ancient weapon yang lainnya. And what if kehancuran The Lucia Kingdom sebenarnya bukanlah angkara Im Sama, akan tetapi ianya adalah kerja Kong yang telah mendapat arahan daripada Im Sama untuk melakukan perkara tersebut. Kalau perkara ini benar-benar berlaku, maka terjawablah segala persoalan kita. Apakah sebenarnya kekuatan sebenar bagi Kong, the World Government Commander in Chief ini? Dan misi rahsia Kong sebenarnya adalah untuk berhadapan dengan Nika yang bakal bangkit dalam dunia One Piece ini. Sebab itulah kenapa sampai ke hari ini Kong masih lagi belum bersara, walaupun usianya telah pun lanjut dan macam-macam perkara buruk yang telah berlaku sepanjang pemerintahannya. Kerana misi sebenarnya bukanlah untuk memerintah, akan tetapi untuk membantu
Two world government berhadapan dengan kemunculan semula Joy Boy. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah see you guys in the next content. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi